But the rest is sebenarnya hakikat. Kita nak cerita. Hadi sebenarnya dia memang apa orang kata, memang dia bercita-cita nak jadi Perdana Menteri lama dah. Itu tak boleh kita nak nafikan lah. Tetapi cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri ini, dia tahu dia tak boleh jadi Perdana Menteri dengan cara, macam mana nak kata? Dengan cara dia sendiri-sendiri. So dia terpaksa bergabung dengan someone. Pada waktu itu nak bersama dengan UMNO. Bila terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan, dia timbul satu perasaan. Perasaan dia ialah dia dah benci, dah buang golongan-golongan amanah. Arwah Salahuddin, Mat Sabu, Khalid Samad, apa orang kata, Mujahid, yang geng-geng tu semualah, Dr. Zul dan semua dah dibuang daripada PAS. Dia ingat kan bila dah dibuang ni tak habis lah kerja politik dia orang. Sebaliknya masuk amanah, bentuk Kerajaan Pakatan Harapan, menang tuan-tuan. Lagilah dia berbulu. So sebab itu dah antara sebab kenapa pada masa itu PAS bersetuju untuk tak nak bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia bukan sebab dia AP. Dia bukan sebab dia AP. Sebab dia tahu dendam kesumat dia dengan geng-geng dalam amanah ni. Di DAP itu hanya alasan. Dijadikan alasan untuk nak mengatakan bahawa DAP lah menyebabkan kami tak. Bukan DAP tuan-tuan. Sebelum itu dia peluk elok je Lim Guan Eng. Peluk elok je Lim Kit Siang. Dia bukan DAP. Itu alasan. So digunakan alasan ini sebenarnya untuk apa? Dia nak merosakkan hubungan ataupun dia nak memastikan bahawa amanah itu tidak akan dapat. Siapa sangka tuan-tuan amanah tiba-tiba boleh menang kursi, boleh jadi menteri. Dia yang berpuluh tahun tak pernah jadi menteri pun kecuali masa tebuk atap lah. So bila lepas tebuk atap, yang bestnya masa tebuk atap tuan-tuan, dia jadi menteri. Tapi duta khas. Tak ada jawatan pun untuk dia. Dan satu perangai Haji Hadi ni tuan-tuan adalah, tahu apa dia? Dia kalau dia nak attack orang, dia takkan attack personal. Dia akan hantar troops dia untuk attack. Dia akan hantar orang-orang dia untuk attack. Dia akan duduk diam. Dia akan tengok mereka berkelahi sesama sendiri. Itu style dia daripada dulu. Style daripada dulu. Tapi baru-baru ini nampaknya orang yang dia boleh harap tu ramai dah keluar. Kan? So, hari ini, Hadi buat satu ucapan semalam. Dia buat satu ucapan. Kan? Dia buat satu ucapan di Johor lah. Ceramah di Johor kan. Tak tahulah dia ni mungkin tak tahulah boleh ke tak boleh ke apa kan. Dia ada sesamuan mengulas kes, kita baca lah Kita baca ni. Kapal terbang pergi haji pun ciptaan manusia, Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi menggunakan analogi perjalanan ke Mekah menaiki kapal terbang ciptaan manusia yang menurutnya mesti digunakan untuk menegak agama. Abdul Hadi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad yang berhujah bahawa konsep parti Islam adalah ciptaan manusia dan oleh itu umat Islam tidak dipaksa untuk memberi sokongan. Ada ciptaan manusia yang mesti digunakan untuk agama, macam kapal terbang yang digunakan untuk pergi haji. Nak pergi Mekah pun kena naik kapal terbang. Itu manusia bukan jalan kaki. Parti ini ciptaan manusia tetapi untuk menegakkan agama dan bangsa, kata Hadi. Baik, saya nak ulas. Saya malah nak baca yang bawah-bawah tu lah. Saya nak ulas benda ni tuan-tuan. Kalau kita bercerita nak menegakkan bangsa dan agama, tak perlu parti itu tulis Islam. Tak perlu. Tak perlu parti itu tulis Melayu, Cina, India, Bidayuh, Iban, Dayak. Tak perlu. Sebenarnya dia bukan pada nama. Dia pada apa yang you punya action. It is not about perkataan itu. Tetapi action you buat apa? Masa PAS memerintah 33 bulan, dia buat tak RUU 355? Dia laksana ke RUU 355 tu? Dia amend ke RUU 355 tu? Apa yang dia buat 33 bulan? Oh, nanti DAP akan menentang. Tak, kamu majoriti. Semua majoriti di dalam parti kamu dan juga parti yang bergabung dengan kamu orang Melayu. So apa alasan yang kamu guna? Tak langsung tak keluar. Perkataan RUU 355 tu langsung tak keluar tuan-tuan. Apa yang kamu buat untuk selesaikan masalah air di Kelantan? Apa yang kamu buat untuk selesaikan masalah infrastruktur di Kelantan, di Kedah umpamanya? Kamu gagal menggunakan kesempatan 33 bulan itu untuk menyelesaikan masalah paling asas dalam negeri-negeri kamu sendiri. Tapi apa yang kamu buat dalam masa tempoh 33 bulan itu? Kamu semai kebencian. Kamu pastikan bahawa rakyat ini termakan dengan kebencian-kebencian kamu. Kamu gunakan dana untuk menyemaikan kebencian tersebut. Saya nak cerita begini tuan-tuan. Tidak ada parti yang boleh claim dia bawa Islam. Tak boleh. Tidak ada. Tidak wujud. PAS pun tak boleh kata dia bawa Islam.
Semua parti boleh bawa Islam. Semua parti boleh bawa Islam, termasuk DAP, termasuk Gerakan, termasuk SPDP, termasuk Parti Bangsa Dayak Sarawak. Dia bukan nama, dia polisi. Perbuatan. Dalam Islam apa yang dia nak tuntut tuan-tuan kepada pentadbiran? Pentadbiran ni dia tuntut apa? Keadilan. Adil ke? Adil ke Perdana Menteri di kita sekarang apabila beliau mewujudkan gaji progresif, merapatkan jurang di antara kaya dan miskin, menarik pelaburan keluar daripada luar, memastikan kestabilan ekonomi, memastikan pelabur itu datang. Adil ke? Itulah keadilan. Sebab itu kita kata dalam maqasidul syariah, dalam objektif of syariah, objektif syariah ni untuk apa? Objektif syariah ni apa dia? Islam ni membawa objektif apa? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda, menjaga apa orang kata keadilan. Itu antara perkara yang nak dijaga oleh pentadbiran Islam yang sepatutnya. Tetapi ini tidak dimeterikan. Saya bagi contoh baru-baru ni lah tuan-tuan. Kanun jenayah hudud Kelantan dicabar oleh seorang oleh seorang lawyer Islam, Erin, yang itu dipertikaikan. Ada orang bertikaikan, inilah dia orang yang nak menentang hudud Islam. Tuan-tuan, itu bukan hudud Islam, itu hudud PAS. Sesiapa boleh nak mencabar hudud tersebut. Saya tak ada isu sebenarnya untuk cabar. Dia bukan ayat Quran. Dia adalah perkataan yang disusun oleh manusia. Sesiapa pun boleh cabar. Boleh challenge. Kalau sekiranya kita kata tak boleh dicabar, maka benda itu tidak boleh dibahaskan di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi apa guna kita jadi negara demokrasi kalau buat undang-undang tak boleh dicabar? Kita nak jadi negara apa? Akhirnya benda itu kalau nak bawa, nak dilaksana pun kena dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. Perbahasan bermaksudnya ada pencabaran. Banyak perkara di dalam hudud Kelantan itu sebenarnya on itself adalah contradictory. Saya tak nak go into detail lah. Boleh tengok Ustaz Wanji antara yang membahaskan tentang perkara ini. Sebab dia adalah salah seorang panel dahulu yang mengkritik pada waktu itu tentang hudud Kelantan PAS. Enactment hudud Kelantan PAS pada waktu itu. Apa? Poinnya adalah semua perkara. Ini bukan saya kata, ini Imam Malik kata, semua kata-kata, semua pendapat, walaupun dia letak perkataan Islam di situ, boleh kita pertikaikan, boleh kita bantah, boleh kita lawan, kecuali kata-kata Allah dan Rasul. Selain daripada itu, Hadi Awang ke, Iswardi Morni ke, Anwar Ibrahim ke, sesiapa pun kita boleh bantah, bangkang dengan lunas dan kaedah yang betul. Selain daripada itu, kita boleh buat. Otherwise, buat apa kita ada negara demokrasi, tuan-tuan? Baik kita ada negara teokratik je. Atau negara monark yang total, sebagaimana zaman-zaman khalifah dahulu. Even pada waktu itu pun, ulama' boleh lagi mempertikaikan tentang pemerintahan ataupun perihal undang-undang dan agama. Tentang agama. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i ada dipanggil sebagai wakaf. Wakaf ni adalah pembahagian bidang kuasa di antara pemerintah dan juga mujtahid. Di mana mujtahid boleh, kalau kita lihat pada waktu itu, bincang tentang agama, tetapi pentadbiran diletakkan kepada pemerintah. Dan pemerintah boleh dikritik oleh ulama'. Dan ulama' boleh dikritik oleh pemerintah sekiranya perkara itu berlaku. Itu merupakan antara separation of power yang awal. Even di dalam Islam itu sendiri. Sebab itu saya nak kritik apa yang Hadi nyatakan berkenaan dengan pengampunan diraja. Baik. But the rest is sebenarnya hakiki.